Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tacawang Senghau. Manakam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Naim, saudara Busi Majlis, sahabat-sahabat yang berhormat saudara Khalid yang datang daripada Kuala Lumpur, Shah Alam untuk ceramah malam ini saja. Saya tak apa, saya dah 8 ceramah habis kali. Berbaloi datang daripada Kuala Lumpur. Yang saya kasih Abang Yatim, Ketua Cabang Keadilan MUA, Ustazah Noyati, Saudara Tuan Syed Ibrahim, Ketua Penerangan Keadilan, sahabat-sahabat daripada PPBM, daripada Amanah, daripada TAP, daripada Keadilan, saudara-saudari, adik kakak yang saya hormati sekalian. Hujan makin lebat. Naim kata kalau hujan mungkin sejuk dan kita kena panaskan. Mengikut sains Naim dia terbalik. Bila keluar daripada tak hujan kepada hujan, sebenarnya dia lebih panas kerana itu ada sains dia lah. Cuma kalau hujan lebat sikit, saya minta supaya tolong cover speaker. Speaker mahal. Saya tak mahal, speaker ni mahal. Dan kalau hujan lebat sikit, saya minta payung saja satu. Sebab ni yang dah tak akhir dah ni, kita nak habiskan. Saya di Johor daripada semalam. Bermula di Johor Bahru, kemudian di Pasir Gudang. Pagi tadi di Sembrong, kemudian di Sekijang, kemudian di Ledang, dan malam ini di MUA, berakhir di MUA. Saya juga ambil kesempatan itu untuk melatih sukarelawan. Semalam di Johor Bahru, lebih kurang dekat 70 ke 80 orang. Tadi di Ledang ada lebih kurang 30 orang. Iaitu rakyat biasa, orang ramai yang tidak ada mana-mana parti, tetapi tampil ke depan untuk tewaskan UMNO Barisan Nasional. Tadi YB Khalid cerita tentang jatuh bangun sejarah Empire Islam daripada Umayyah kepada Abbasiyah, kepada Mamluk, kepada Seljuk, kepada Fatimiyah. Saya masa YB Khalid sebut, saya dalam hati kata, kenapalah Khalid duk cerita benda ni. Najib dengan UMNO bukan peduli pun, dia tahu Rosmaiyah je. Tapi sebenarnya YB Khalid bagi permulaan yang baik untuk saya mula malam ini, kerana saya dah berceramah 7 kali, jadi saya dah habis modal. Dan mereka yang menonton daripada semalam, kalau orang yang sama menonton, dia dah boleh hafal dah ceramah saya. Saya nak cakap apa, 1, 2, 3, 4. Tapi YB Khalid beri gambaran jatuh bangun daripada Umayyah, Abbasiyah, kepada Mamluk, kepada Seljuk, kepada Fatimiyah. Saya nak sebut kerana itu ada kena-mengena dengan Najib. Sebab dalam parlimen, kalau YB Khalid ingat, setiap kali ada perbahasan belanjawan. Daripada mula-mula saya masuk parlimen 5 tahun yang lalu, saya selalunya akan ingatkan yang amat berhormat Pekan bahawa sebenarnya tidak susah untuk mentadbir ekonomi negara dari segi cukai masa dia mula-mula nak buat GST dahulu. Sebab kita ambil daripada pesanan cendekiawan, ilmuwan, ulama Islam yang zaman itu. Zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Fatimiyah masa itu, kerana kita ada tradisi ilmu ekonomi Islam yang cukup panjang dan baik yang dikitabkan di dalam Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ialah cendekiawan ekonomi Islam yang jauh lebih awal daripada pakar-pakar ekonomi yang ada di Barat. Dia hidup lebih kurang 1000 tahun yang lalu dan dia mengkaji jatuh bangun Umayyah, Abbasiyah. Dia hidup di akhir zaman Fatimiyah di Tunisia. Saya ingatlah dia Tunisia. Kami selalu ingatkan kepada Datuk Seri Najib, Ibn Khaldun menulis yang menjadi ikutan dan juga bahan yang akhirnya membina ilmu ekonomi Barat yang ada sekarang. Ibn Khaldun sebut
mengikut kajian dan juga ilmu dia. Dia kaji beratus-ratus tahun. Terutamanya Umayyah dan Abbasiyah. Dia kata, negara dan kerajaan Islam ini, masa dia mula-mula naik, dia kutip cukai yang sedikit sahaja. Sikit saja dia kutip. Cukai kadarnya dan kutipannya tidak perlu tinggi. Cukup sedikit sahaja, tetapi dibelanjakan untuk membina jalan raya, untuk memenuhkan Baitumal, untuk bantu rakyat, untuk bayar tentera. Maka sebab itulah kerajaan-kerajaan awal Empire Islam dengan sedikit kutipan cukai daripada rakyat, itu cukup untuk dia bayar tentera, bina empire, kawasan yang ditakluk, ditadbir dengan baik, jalan raya menghubungi kawasan-kawasan ini, Baitumal membantu orang yang miskin. Sebab itu ramai orang yang memeluk Islam daripada kawasan yang baru. Dia memperkukuhkan empire Islam yang pada ketika itu. Tapi Ibn Khaldun juga ingatkan kita bahawa pengamatan beliau, makin lama kerajaan Islam itu bertapak, maka kutipan cukai dia telah berubah. Kalau pada masa awal yang mengasaskan Umayyah Abbasiyah, awal-awalnya dikutip sedikit tetapi cukup. Yang berlaku di akhir sehingga menyebabkan jatuh empire ini ialah kerana kutipan cukainya terlalu tinggi, semua nak dikenakan cukai, tetapi wang itu tidak dibelanjakan untuk rakyat. Dia dihabiskan untuk membina mahligai dan istana yang besar-besar. Akhirnya kutipan yang banyak pun tidak pun sampai kepada tentera. Tentera diabaikan. Maka apabila Mongol menyerang, tak ada tentera. Orang Baghdad kena sembelih begitu saja. Diberitakan sungai-sungai dekat Baghdad bila dibuang semua kitab-kitab dan buku, jadi hitam semua sungai. Furat dengan Tigris. Euphrates dan Tigris. Tapi macam saya kata lah, beritahu Kak Najib macam cakap dengan batu lah. Dia jangan peduli. Saya, tempat lain saya lagi nakal. Saya kata, Najib bukan berminat sangat kita cerita pasal Empire Umayyah Abbasiyah, kita cerita pasal Ibn Khaldun, kitab Muqaddimah. Najib belajar tak habis. Dia bukan minat sangat benda-benda macam ni. Dia bila benda itu sukar, dia hanya dapat bantuan, arahan dan juga khidmat nasihat daripada dua orang saja. Pertama, dia terima arahan dan khidmat nasihat daripada Rosmah Mansur. Yang kedua, dia akan dapat khidmat nasihat daripada menteri dia yang paling cerdik, anak Johor, nama Ahmad Maslan. Sebab itu walaupun kita ulang berkali-kali, jangan kamu buat GST. Ibn Khaldun dah kata dulu, 1000 tahun yang lepas. Dia buat juga. Kami dah kata dulu, jangan buat GST kerana itu akan menyebabkan kenaikan harga barang. Tidak ada negara di dunia ini yang buat GST yang harga barang tak naik. Yang jadi begini abang, dia naik sekali, kemudian tak turun-turun dah. Macam tu ada. Di Singapura, apabila dibuat GST dia naik, kemudian harga barang itu kekal, tapi dia tak turun murah dah, dia kekal macam itulah. Australia, apabila buat GST naik, kemudian dia kekal lebih kurang begitu. Kita lagi teruklah, naik tak kekal, terus naik dan naik dan naik. Kami dah sebut dahulu bahawa rakyat Malaysia keadaan ekonominya tak boleh buat GST. Bukan soal orang tak nak bayar, orang tak layak nak bayar kerana secara prinsipnya zalim mencukai orang-orang yang susah, yang dia nak makan pun tak ada, kamu tiba-tiba nak kutip cukai daripada dia. Tapi dia tak peduli. Akhirnya dia buat juga GST, yang menjadi mangsa ialah orang-orang yang susah, dan siapa orang yang paling ramai sekali susah? Orang Melayu. Dia tak kira Melayu Johor ke, Melayu Kelantan ke, Melayu Selangor ke. Kamu beli saja barang, kamu ada anak, kamu berbelanja, buka sekolah macam sekarang, kamu bayar. Menteri UMNO kata, kalau tak nak bayar GST, jangan belanja. Celaka betul. Maksudnya, kalau nak buka sekolah, pakcik, tak apa. Bagi anak pergi sekolah bogil, tak apa.
Sebab baju sekolah kena, beg sekolah kena, kasut kena, buku kena, semua kena, pensel kena. Dia kata, kalau tak nak bayar GST, jangan belanja. Sebab itu bila saya pergi ke Johor semalam, Johor Bahru, kami pergi ke Kampung Datuk Sulaiman Menteri. Saya orang duk sebut KDSM, KDSM mana saya tahu. Saya KBSM saya tahulah, KDSM saya tak tahu. Saya pergi ke Kampung Datuk Sulaiman Menteri, sebelah itu Kampung Datuk Haji Hasnah. Ini dua penempatan orang Melayu pekat, purenya di Johor. Dan tanah-tanah ini telah diteroka oleh orang Melayu sampai 50-60 tahun yang lepas. Lepas habis ceramah, saya duduk dengan beberapa orang, banyak tu AJK UMNO pun. Pilihan raya umum yang lepas, keadilan yang bertanding di Parlimen Johor Bahru dapat undi tak sampai 10% daripada kawasan itu, kampung-kampung itu. Adun DAP yang berhormat saudara Andrew dapat 26 undi daripada kampung itu. Anwar Ibrahim 5 tahun yang lalu cuba masuk ke Kampung Datuk Sulaiman Menteri, disambut oleh budak-budak UMNO dengan batu dengan punggung. Semalam kami disambut dengan tepukan dan jeritan, lawan tetap lawan. Ini semua orang UMNO. Dia tahu UMNO, dia sokong UMNO selama ini. Tapi bila UMNO ingat dia bodoh dan UMNO nak rampas tanah dia, UMNO nak halau dia daripada kampung dan tanah yang telah diterakai berpuluh-puluh tahun. Orang yang UMNO pun tahu bahawa kalau kerajaan itu sudah berhenti menjaga kebajikan rakyat, maka wajiblah kita menjatuhkannya. Samalah dulu apabila daripada Umayyah kepada Abbasiyah Wabi Khalid, memang betul. Bila kerajaan itu khalifahnya telah mula zalim kepada rakyat, maka sudah tentu akan ada kumpulan yang akan mengambil tempat kerana dinasti empire yang baru itu boleh menjalankan pentadbiran dengan lebih baik dan menjaga rakyat. Sama macam sekarang. Jadi sebab itu kepada kawan-kawan yang menonton keluar, saya duduk Johor 1 hari setengah. Tadi saya masuk ke Felda mana tu? Felda Bidoi. Medoi. Felda Bidoi. Felda Bidoi ini dalam Parlimen Sekijang, antara Felda yang paling awal sekali. Kami lambat dekat ledang tadi kerana apa? Ni lori besar ni dah. Ni lori besar ni. Ya, tak adalah besar mana tapi besar lah juga. Selama ini kami tak boleh masuk kawasan Felda. Kalau pergi dengan kereta pun kena balik. Selalunya dia akan ada orang menjerit-jerit. Tadi kami masuk tak ada masalah. Cuma satu saja masalah. Budak-budak ni tak pernah masuk Felda. Dia sesat dalam Felda. Cari kawasan dah habis lebih kurang 30-45 minit. Nak masuk pula tu, buat dekat rumah orang, maka dia buat sebelah rumah dia dalam keadaan hujan lecak. Lori ni pula nak keluar masuk payah. Itu yang lambat 1 jam. Tapi yang datang tadi ialah orang Felda. Bukan orang luar. Kami disambut dalam 100 orang lebih oleh penduduk tempatan di situ dalam keadaan UMNO Sekijang buat satu pesta dan dandut di sebelah situ. Tak apa dia datang. Maknanya kalau dulu kami tak boleh masuk, kalau dulu kami kena halau, kalau dulu saya ingat 10 tahun yang lepas Abang Yatim, kalau saya datang ceramah di Johor ini, saya bawa PA sistem sendiri dalam buk kereta. Tak ada orang nak jadi tuan rumah. Kalau saya bercakap dengan 5 orang, kira baik dah kalau tak kena bading dengan batu. Alhamdulillah. Sekarang ini, Johor yang selama ini UMNO gah, Najib kata, dia yakin, saya ingat dia takkan jatuh dari Putrajaya kerana dia bergantung pada Johor. InsyaAllah, tempat lahir, dekat situlah juga insyaAllah kita akan kuburkan UMNO dan Najib dan Rosmah. Dan saya tak minta saudara-saudari orang Johor, adik kakak semua tukar kerajaan kerana benci kepada UMNO. Jangan benci kepada UMNO. Bila kita jadi kerajaan nanti, kalau kita jadi kerajaan, kita perlukan pembangkang yang baik.
UMNO selalu kata, YB Rafizi, kenapa kamu tak kejar dekat Selangor, dekat Pulau Pinang? Kamu gila, itu kerja kamu lah UMNO. Kamu pembangkang dekat Selangor dengan Pulau Pinang. Kamu kejarlah. Saya pembangkang dekat Malaysia, saya kejar dia dekat Putrajaya lah. Bila kita dah menang, insyaAllah YB Khalid, Saudara Tuan Syed, kuasa ini membutakan. Akan ada orang kita yang makan rasuah. Akan ada pimpinan kita yang akan seleweng daripada amanah rakyat. Kita perlukan UMNO berada di situ untuk menjadi pembangkang yang baik. Jadi jangan marah UMNO. Marah kepada Najib dengan Rosmah, kerana di bawah Najib dengan Rosmah, UMNO yang ada ini bukan lagi UMNO yang macam dulu. UMNO zaman dulu, saya bukan orang politik, saya datang daripada keluarga susah dekat Terengganu. Kami tak fikir pasal politik ni. Kami fikir nak hidup baik saja. Saya selalu ulang. Kenapa saya terpanggil? Kerana zaman saya dulu, kalau anak orang susah, dia hanya perlu belajar rajin, jangan mencuri, ada akhlak yang baik, takutkan Tuhan. InsyaAllah dia akan berjaya. Anak orang susah dulu, belajar sedikit saja, kalau cemerlang, maka akan ada beasiswa pergi ke sekolah. Cemerlang lagi, InsyaAllah ada beasiswa. Kalau tidak keluar negara, boleh masuk ke universiti awam. Kalau baik lagi, dapat beasiswa, keluar saja daripada universiti, InsyaAllah dapat kerja yang baik. Tak cukup 5-6 tahun keluar universiti, InsyaAllah boleh beli kereta, InsyaAllah ada rumah. Sekarang apa cerita? Mana beasiswa? Mana ada beasiswa sekarang? Saya dah ulang dan tanya mana beasiswa. Dah 2 tahun dah saya tanya, mana beasiswa? Mana beasiswa? UMNO tak jawab. Dia tak berani nak jawab kerana memang tak ada beasiswa. Marah. Mana beasiswa marah? Peruntukan marah. Kalau ada pun dia potong pinjaman-pinjaman. Saya tahu kerana kawasan parlimen saya adalah pandan yang mana ada institusi-institusi pendidikan marah. Saya berjumpa dengan orang-orang kampung yang datang minta tolong, menangis. Kenapa? Anak dia berada di kolej Mara, di Unita, bukan Unita ni, di UniKL, yang mula-mula anak dia ditawarkan masuk, kononnya akan dapat beasiswa atau pinjaman. Dah lepas tahun, tak ada pinjaman, tak ada apa, yuran dah tertunggak 22,000, anak dia kena keluar. Dia datang jumpa saya dari Kedah, ibu tunggal, beritahu, YB boleh pinjam duit tak? Sebab saya tak sampai hati nak beritahu ke anak saya dia kena keluar universiti. Mana ada saya ada duit? Saya bagi kat dia, saya kena bagi lagi, saya kena bagi lagi. Mana ada? Mana ada beasiswa Amara sekarang? Tak ada. Mana ada beasiswa yang JPA yang khusus untuk anak-anak orang Melayu yang susah? Tak ada. Saya dulu tak apa anak orang susah. Belajar cerdik sikit, rajin sikit, maka boleh pergi jauh. Saya pergi universiti sama dengan YB Khalid. Cuma dia lagi tua daripada saya 20 tahun sebelum saya. Kan? 20 tahun sebelum saya. Saya baru lahir, dia baru pergi. Betul. YB Khalid ni nampak je muda. Dah tua dah sebenarnya. Dah betul. Dia pergi universiti lebih kurang 20 tahun sebelum saya. Dulu mudah. Jadi saya faham kalau orang Melayu dulu kata, buat apa kita nak marah-marah kerajaan ni? Apa yang susah sangat? Saya faham. Sekarang yang jadi mangsa nombor 1, bukan orang Cina, bukan orang India. Mangsa kena perah nombor 1, kena cubit nombor 1, orang Melayu. Sebab orang Melayu paling ramai. Bila kita ada kerajaan yang tidak boleh mengawal perbelanjaan, yang telah membazirkan wang sehingga lubang hutang itu terlalu besar, sehingga seperti yang saudara saya Ibrahim kata, daripada setiap perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, ada peratusnya yang kena bayar bunga. Gaji kaki tangan kerajaan dibayar lebih kurang 100 bilion lebih. Pakcik tahu berapa bunga yang kena bayar? Tuan saya beritahu tadi, 30 bilion.
Maksudnya kaki tangan kerajaan yang banyak-banyak ni, yang UMNO kata kalau pilih Pakatan Harapan, di belakang itu ada DAP, maka hilanglah kita kerajaan kerana orang Melayu akan dibuang daripada kaki tangan kerajaan. Dia tak tahu dalam UMNO duk bising-bising macam itu, bagi setiap RM10 yang dibelanjakan untuk kaki tangan kerajaan, RM3 sebenarnya juga dibelanjakan untuk bayar riba dan faedah. Saya selalu tanya, mana mufti? Mana ulama untuk jawab? Dia tak ada orang jawab. Saya memekik seorang. Saya duk tanya lama dah. Apa hukumnya kita terus membiarkan satu kerajaan yang kerja dia berhutang atas hutang dan mewariskan hutang itu kepada anak-anak kita, sehingga kan setiap tahun satu demi satu kemudahan yang selama ini diperolehi oleh orang biasa, dia tutup satu, dia potong satu, dia hilangkan satu. Dulu masuk universiti ada beasiswa, tak ada. Dulu anak orang miskin pergi sekolah ada rancangan makanan tambahan, tak ada. Dulu mudah untuk dapat kerja, tak ada. Dulu ada pinjaman mudah, tak ada. Akhirnya, sebab itulah saya faham sangat-sangat, di mana-mana kita pergi, termasuklah di Johor yang UMNO bertapak lama, tanya orang Melayu, kalaupun dia tak kata dia nak sembelih UMNO, dia faham kenapa perlu tukar kerajaan. Sebab itu, saya tak nak habiskan banyak sangat soal yang itu. Cantik adik-adik naik motor semua. Selalunya saya macam itulah, kalau saya berceramah, ada orang naik motor, masa itulah dia naik motor. Semalam saya berceramah dekat Pasir Gudang, masa itulah dia nak terpekik telolong kat tepi, ada 10 orang. Saya nak cerita sedikit saja lagi sebelum saya nak tamatkan tentang sebenarnya macam mana kita boleh buat dengan lebih baik. Yang saya paling bimbang sekarang begini. Jumlah hutang itu memang kita tak boleh nak padam dan tak boleh nak buat tak tahu, kerana jumlah hutang itu bertambah tiap-tiap tahun dan hutang itulah yang menyebabkan harga barang naik, yang menyebabkan GST dikutip, yang menyebabkan harga minyak naik. Sebab apa? Bila hutang itu banyak, bunga jadi makin banyak. Setiap wang yang dikutip daripada GST, daripada cukai pendapatan, daripada apa-apa yang dikenakan oleh kerajaan, dia tidak pernah mencukupi. Untuk kawan-kawan yang menonton di luar, malam ini saya ada kawan baru. Semalam dia jerit-jerit, malam ni dia main motor. Biasalah. Sebab orang kat luar dengar, yang dengar ni dengar. Yang menonton tu dia tak tahu kenapa muka saya berkerut-kerut. Sebab kawan-kawan adik kita main motor. Semalam dekat Pasir Gudang dia terpekik telolong. Saya kata nanti aku buat laporan polis. 4 bulan lagi kami jadi kerajaan, kami pergi kutip seorang-seorang. Terus senyap. Tak ada lah bising malu. Baik. Sebab setiap kali kita kutip cukai, Najib kutip GST, Najib buatlah apa dia pun, wang itu tidak akan cukup untuk rakyat kerana dia pinjam duit, dia kena bayar interest. Oleh kerana interest itu terlalu banyak, maka sebab itulah akhirnya dia kena mula potong subsidi. Antara dia nak bayar interest dengan dia nak bagi subsidi, dia kata aku tak mampu bagi subsidi. Sedangkan rakyat kata, apa cerita tak boleh bagi subsidi minyaknya? Kita negara pengeluar minyak. Minyak kita minyak yang kualiti paling baik dalam dunia. Harga minyak mentah makin naik, kerajaan makin banyak dapat wang. Kalau kamu dapat wang, sepatutnya kamu pulangkan balik kepada rakyat. Tapi tak boleh. Sebab apa? Najib, kita semua tahu, dia dapat wang banyak, dia juga berhutang lagi banyak, maka interest lagi banyak. Sama juga dari segi kerajaan, kaki tangan awam, yang saya paling takut sekali kerana saya nampak dalam keadaan Najib dan UMNO serang Pakatan Harapan, kononnya kita nak buang kaki tangan awam, kita ni anti kerana ikut DAP, kita tak suka kaki tangan awam Melayu. Pakcik-makcik tahu tak dia tengah buat apa sekarang ni? Setiap tahun ada saja cadangan-cadangan untuk mengkorporatkan jabatan-jabatan kerajaan. 2 tahun lepas dia dah korporatkan lembaga hasil dalam negeri.
sekarang dia sedang mengkorporatkan Jabatan Kastam. 3-4 tahun yang lepas, dia telah korporatkan Bank Simpanan Nasional. Seingat saya dalam tempoh 5 tahun ini, dia telah korporatkan 5 jabatan kerajaan. Diam-diam. Pada masa yang sama, dia juga telah hapuskan bahagian pinjaman perumahan Kementerian Kewangan. Sekarang ini macam pinjam dengan bank. Tak ada dah. Kaki tangan kerajaan ini dapat kemudahan istimewa sebagai kaki tangan kerajaan. Di luar, dia kata Pakatan Harapan nak hapuskan keistimewaan orang Melayu. Tak ada kaki tangan awam lepas ni. Di belakang apa yang dia buat, secara diam-diam dia pastikan saban tahun lebih ramai kaki tangan awam orang Melayu yang tak dapat pencen. Bila ada kaki tangan awam baru yang muda-muda masuk, dia tak bagi pencen, dia bagi KWSP. Yang kurang bernasib baik lagi teruk. Balik susah payah belajar luar negara jadi doktor. Balik jadi doktor kerajaan. Dia tak bagi skim perkhidmatan tetap. Dia bagi skim kontrak. Tiap-tiap tahun kontrak. Sebab apa? Sebab saya tahu dia bimbang sama ada dia boleh tanggung ke tidak bayaran pencen untuk kaki tangan awam Melayu. Yang selama ini dia gunakan sebagai alasan undi Pakatan Harapan, maka hilanglah kaki tangan awam Melayu. Kita ada orang-orang yang betul-betul percaya. Salah seorangnya siapa dia? Nenek saya. Arwah datuk saya dulu orang JKR. Meninggal, pencen, dapatlah. Nenek saya masih lagi jalan kampung dengan payung kaum ibu UMNO, wanita UMNO. Tak kisahlah. Cuma saya selalu tanya dia sebab apa? Dia sangat takut kalau pembangkang menang sebab dia takut hilang pencen. Saya kesian ke dia, dia tak tahu dalam keadaan dia takut hilang pencen. Sebenarnya, Najib ni perlahan-lahan pastikan saban tahun lebih ramai kaki tangan awam yang awalnya itu ada pencen, tetapi pertengahan jalan ditukar supaya tak ada pencen, tak ada pencen dan tak ada pencen. Kita semua tahu sebab apa? Sebab dia tidak yakin dia boleh bayar pencen. Kenapa dia tak boleh bayar pencen? Kita pun tahu ke mana wang pencen telah pergi. Sampai sekarang dia tak jawab. Isu 1MDB awal-awal jadi bising. Bukan pasal cerita jolo ke apa. Dia jadi bising kerana wang pencen. Tahun 2011, Datuk Seri Najib ambil 4,000 juta wang pencen bagi kepada 1MDB. Alasan dia ialah kerana 1MDB nak melabur di Mongolia. Banyak-banyak tempat dia pergi melabur Mongolia juga. Banyak lagi negara kat dunia ni. Dia pergi Mongolia. Saya dah selalu buat lawak dulu. Saya kata Datuk Seri Najib, kau ni nakal betul lah. Dia juga Menteri Kewangan yang jadi bos kepada wang pencen. Dia juga ialah lembaga penasihat 1MDB. Wang dah hilang, nak dapat wang, nak pinjam daripada bank susah tahun 2011. Sebab wang dah hilang yang awal-awal tu. Maka agaknya saya kata macam inilah keadaan dia. 1MDB, Datuk Seri Najib sebagai lembaga, pengurusi lembaga penasihat 1MDB, menulis surat kepada Menteri Kewangan yang bertanggungjawab menjaga wang pencen. Jadi, Najib tulislah ke hadapan Datuk Seri Najib yang dikasihi. Kami telah berjumpa satu pelaburan yang baik di Mongolia. Sekian-sekian. Kami perlukan modal. Mohon pertimbangan bagi 4,000 juta supaya 1MDB boleh melabur di Mongolia. Tanda tangan Datuk Seri Najib Tun Razak, pengurusi lembaga penasihat 1MDB. 2 minggu kemudian, Najib pun masuk di pejabat dia di Kementerian Kewangan sebagai Menteri Kewangan. Buka surat. Ada surat daripada Najib kepada aku. Buka surat. Rupanya 1MDB nak pinjam duit pencen 4,000 juta. Dia pun tulis. Menteri kan tulis minit atas surat kan. Ke hadapan Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya telah pertimbangkan, maka saya luluskan. Sign Najib Tun Razak. Nota kecil, salam sayang kepada Rosmah Mansur. Itu yang berlaku tahun 2011. Kami tanya dah berapa tahun dah, mana duit pencen? Tak jawab sampai sekarang. Pakcik tahu apa jadi? Bila wang itu hilang, 1MDB tak boleh bayar,
maka dia ambil anak syarikat 1MDB itu, maka dihak milik negarakan wang itu. Sekarang syarikat yang berhutang dengan kumpulan wang amanah pension itu adalah milik Kementerian Kewangan. Yang bayar siapa? Kita. Dia ambil duit siapa? Duit kita. Seronok-seronok aja. Bukan saja yang itu berlaku, kita juga tahu bahawa wang pension juga terlibat apabila dia buat pembangunan baru di tengah-tengah Kuala Lumpur, buat bangunan besar. Kita diberitakan bahawa banyak ruang-ruang pejabat, bangunan yang dibeli oleh kumpulan wang pension. Buat apa kumpulan wang pension pergi beli bangunan mahal-mahal tengah Kuala Lumpur yang kita tahu tanah itu dibeli pada harga mahal berkali ganda. Kita tahu bangunan itu mahal, yang selayaknya wang pension rakyat tidak dibazirkan membeli harta yang mahal macam itu. Jadi kita tak bimbang, kita tak terkejut. Saya tak langsung, tak pelik. Kalau sekarang ini secara diam-diam, maka Najib pastikan satu demi satu dikorporatkan, kerana kita tak tahu sama ada wang pension itu cukup ke tidak. Sebab itu saya nak tutup begini. Alhamdulillah tak hujan-hujan lagi ni. Saya bercakap dengan orang Melayu, yang mendengar orang Melayu. Dekat luar pun ada Melayu Cina, tapi saya bercakap dengan orang Melayu. Pilihan raya kali ini akan menjadi pilihan raya paling perkauman. Orang Melayu tahu bahawa pentadbiran Datuk Seri Najib ni memang teruk. Kita bergasak susah payah kat sini. Baru buka sekolah, wang tak ada. Gaji tak naik, harga barang naik. Yang berniaga kecil-kecil kena kejar dengan LHDN sampai bungkus tutup. Semalam Habib Khalid, saya dekat Pasir Gudang nak cerita. Tuan punya restoran tu bagi kami buat ceramah depan, parking depan. Saya pelik juga, beraninya dia ni bagi depan restoran dia. Habis tu maka kami sembang lah, dia cerita, dia kena audit dengan LHDN 5 tahun. Lepas kena audit tu, LHDN kata, dia tak bayar cukai lah, tambah lagi denda, tambah lagi penalty, tambah lagi interest. Dia kena berhutang tak banyak pakcik, sikit je. Sebanyak RM360,000 kena bayar kepada LHDN. Dia restoran cabuk je. Bukan besar pun. Marah bantu saya kata restoran dia cabuk. Tapi restoran kecil biasa je. Kena bayar RM360,000. Dan kalau dia tak bayar, maka interest tu jadi tambah-tambah denda semua, jadi 30%. Dia kata Along pun tak macam ni, 30%. Maka akhirnya dia tak nak panjangkan, kalau tidak makin naik, dia bayar. LHDN bersetuju, dia bayar banyak mana? Dia kena bayar RM1,000 sehari selama setahun kepada LHDN, RM360,000. Tak pernah dibuat orang. Dahlah orang susah, kerja susah. Orang makan dekat restoran pun tak banyak sebab orang susah. Apa yang dia dapat tu, dia kena bayar pula kepada LHDN RM1,000 sehari. Along pun tak macam ini. Jangan terkejut lepas ni LHDN pergi simbah cat merah pula. Sebab tu saya kata, orang Melayu tahu bahawa kerajaan Datuk Seri Najib ni dah parah, dah teruknya bahana dia kepada rakyat. Kita susah kat sini, dia tak susah. Dia ada kat mana sekarang ni? Dia ada dengan satu lawatan rasmi mengunjungi kawan baik dia yang dia kata bagi derma paling besar. Dia pergi jumpa keluarga Arab Saudi. Keluarga Raja Arab Saudi. Dia pergi jumpa, aku tak kisahlah. Bukan dia saja pergi jumpa. Dia pergi jumpa bini dia, pergi jumpa anak tiri dia, pergi jumpa menteri, menantu dia pergi jumpa, anak dia pergi jumpa, kekasih lama dia pergi jumpa, boyfriend lama, isteri dia pergi jumpa, sepupu dia jumpa, kekasih kepada sepupu sepapak dia, semua pergi jumpa. Semua naik kapal terbang atas jemputan daripada Perdana Menteri Malaysia. Kita separuh mati kat sini. Dia tak ada masalah. Jadi saya tak ada sedikit keraguan pun bahawa orang Melayu, baik di Johor, baik di Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak, semua tahu bahawa kita tak boleh pertahankan lebih lama. Cuma ada yang akan termakan dengan permainan perkauman. Undi Pakatan Harapan, maka jadi kerajaan Cina. Saya nak beritahu bahawa
lebih banyak pimpinan di dalam Pakatan Harapan ini yang lebih Melayu, yang lebih lama berjuang untuk Melayu, yang lebih Islam, yang janggut dia bukan saja putih tapi benar-benar daripada dulu macam itu, bukan sekarang baru buat janggut. Lebih ramai dalam Pakatan Islam. Dalam Pakatan Harapan ini yang lebih Melayu, lebih Islam, lebih sayang kepada orang Melayu daripada yang UMNO Barisan Nasional ada. Ahli Parlimen MUA Datuk Razali. Orang tanya saya, kenapa bila muncul di RTM saya tak kasar dengan dia? Sebab saya orang Melayu. Bukan dia yang curi duit Felda. Dia menteri yang bertanggungjawab, dia kena jawab betul, tapi saya tak perlu hina dan aibkan dia untuk menjawab bagi pihak orang lain yang mencuri duit, kerana bukan dia yang curi. Sebab itu saya beradab, sebab kita orang Melayu. Tapi dia bila jadi kerajaan, bila wang Felda hilang, bila tanah Felda hilang, dia tidak bercakap benar orang-orang UMNO pimpinan Datuk Seri Najib Tan Sri Syaril. Dia cuba sembunyikan dan dalam keadaan itu menyebabkan orang Melayu menjadi mangsa yang paling besar dalam tragedi skandal wang yang hilang ini. Sebab itu saya harap tiap-tiap hari pakcik-makcik, adik kakak, masing-masing nak parti apa, jadilah parti apa. Nak parti Islam ke, parti Melayu ke, Pribumi ke, Amanah ke, Keadilan ke, nak DAP ke, MCA ke, Gerakan ke, PPP, parti politik, hak masing-masing. Tapi kita ada tanggungjawab bukan sahaja sebagai rakyat Malaysia, kita juga ada tanggungjawab sebagai ayah, kita ada tanggungjawab sebagai ibu, kita ada tanggungjawab sebagai datuk kepada anak kita, adik kita, cucu kita. Kalau kita tahu bahawa keadaan yang ada sekarang ini sudah parah, kalau kita tidak ambil sedikit perubahan untuk ubah kerajaan, maka bila anak cucu cicit keadaannya itu lebih parah daripada kita sekarang, kita ada saham dan bahagian dalam kesengsaraan mereka. Kita kena jawab. Sekarang ini kita semua tahu bahawa anak-anak muda yang ada ini, hidup dia jauh lebih teruk daripada ibu bapa dulu. Mak ayah saya bukan orang yang belajar, darjah 6 saja. Saya lahir dalam kebun getah. Saya belajar sampai tinggi, kerja dekat United Kingdom. Pakcik-makcik nak tahu, harta ayah saya yang tak belajar tu lagi banyak daripada saya. Itu kita sekarang. Khalid Samad memang miskin, saya tahu, tak banyak harta. Mercedes ada, tapi Mercedes buruk. Yang muda-muda ini, dia kerja teruk macam mana pun, dia tidak akan dapat beli rumah seperti mana mak ayah dia ada rumah. Sedangkan dia belajar cerdik. Mak ayah dia kerani. Anak-anak orang MUA, cerdik macam mana pun balik, tidak akan dapat ada sebidang tanah yang rumah cantik macam orang MUA sekarang. Kalau kita tahu keadaan itu dan kita tengok dengan mata kepala sendiri, kita tengok anak-anak adik kita macam mana, kita tahu kalau kita tidak tukar kerajaan, dia akan jadi makin teruk dan makin teruk dan makin teruk. Kalau kita tak buat juga, maka kita ada bahagian di dalam kesengsaraan anak, adik, cucu, cicit kita. Itu saja. Sebab saya yakin kalau orang berfikir macam itu, kalau orang betul-betul kita buang undi dengan tahu bahawa undi itu amanah kita dan tanggungjawab bukan sahaja sebagai rakyat tetapi sebagai bapa, sebagai datuk, sebagai abang, maka insya-Allah kita akan pilih satu kerajaan yang insya-Allah akan membersihkan segala penyelewengan, rasuah, ketirisan yang ada di Putrajaya. Bila itu sudah berlaku, insya-Allah saya tak payah berceramah lagi, maka penampilan terakhir truk ini ialah kita akan parking betul-betul depan rumah Najib dengan Rosmah. Orang lain semua sibuk pergi angkat sumpah, duk fikir macam mana semua nak buat kerajaan ini. Saya mudah saja, saya tunggu depan pintu Najib dengan Rosmah, sebab kalau dia keluar tanpa kita lindungi, mati dia kena pukul dengan orang. Jadi kita ambil dia, letak atas truk ni ada muka saya besar-besar, jadi insya-Allah orang pakatan tak pukul kot. Duduk dia kat sini, insya-Allah kita akan pastikan keselamatan dia. Dengan truk ini jugalah kita hantar dia ke Hotel Sungai Buloh, duduk diam-diam baik-baik dengan selamat dekat situ insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat, terlebih 5 minit.
saya ada pusingan giliran 1 minggu di utara, 1 minggu di selatan, 1 minggu di timur dan 1 minggu di tengah. Bukan isteri tetapi berkempen. Kita ada 4-5 kursi di utara, 4-5 kursi di selatan, 2-3 kursi di timur, 4-5 kursi di tengah. Selagi Najib tak panggil pilihan raya, kita akan teruskan dengan giliran ini. InsyaAllah saya akan kembali ke Johor dalam tempoh 4-5 minggu daripada sekarang. Sampaikan maklumat, beritahu kawan-kawan. InsyaAllah kita masuk pilihan raya, kita akan tukar kerajaan dan kembalikan balik kuasa dan harta negara kepada rakyat yang sebenarnya pemilik dan pemunya yang berhak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya jemput semua abang kakak, pakcik makcik, mereka yang ada untuk datang ke depan bergambar, kerana di setiap tempat yang kami pergi, kami ambil satu cenderahati untuk dihantar kepada Najib dan Rosmah, dan juga kepada wakil rakyat di kawasan itu. Datuk Razali kami nak hantar kat dia. Ini orang-orang Muar bagi isyarat yang jelas kepada Datuk Razali, kamu terus menyokong Najib dan Rosmah, kamu akan karam dengan Najib dan Rosmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemput semua ke pentas, kita bergambar ramai-ramai. Cenderahati untuk ahli Parlimen Muar. Okey, jemput semua ke depan. Jangan roboh je kau. Ya, tak roboh. Ada di bawah, di atas pentas. Dia punya hidrolik. Ya, ada hidrolik. Betul. Dia punya bawah, tapi dia punya wheel stronger. Ya, semua jemput orang Muar, orang Sungai Balang. Okey. Hidup rakyat. Hancur. Hancur BN. Reformasi.